Alright, so terima kasih. So next, Encik Toby kita, Encik Toby sila. Saya noh. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan sharing sikit berkenaan dengan teknik pullback, iaitu kita cari counter yang uptrend tapi tengah pullback. Okay. Pullback, saya terangkan pullback 50, maksudnya MA 50 lah. Kalau counter itu, dia pullback pada MA 50, maksudnya healthy pullback lah. Kalau pullback pada MA 20, strong uptrend stock. Dan pullback pada MA 10, strong dan ada momentum yang kuat. Kalau pullback pada MA 200 adalah testing ataupun dah nak game over lah. Ni. Ini yang saya cerita tadi, kenapa kita ambil pullback 50. Sebab dia healthy pullback, strong dynamic support dan massive ROI lah. Maksudnya kita punya target profit tu tinggi lah daripada biasa. Ini cara nak screen pullback, iaitu kita cari pada stage yang kedua, daily, uptrend punya, bukan sideways, bukan downtrend. Kalau weekly dia pun stage kedua adalah bonus lah. Nanti saya cerita kenapa, apa yang dimasukkan stage 2 ni. Dan susunan EMA dia tu mestilah bersusun 20, 50 dan 200. Dan price berada di antara 20 dengan 50. Maksudnya situ dia setengah pullback dan nak cuba naik ke atas mulalah. Cara kita nak screen counter ni saya buat hari-hari. Kita cari counter yang mana-mana yang agak dekat dengan kriteria yang kita nak tu, kita masukkan dalam watchlist. Ini saya lukis ngepen je. Saya nak lukis dekat screen tak sempat. Ini maksud dia stage 1, stage 2. Stage 3 ni dia dah sideways kat bahagian atas. Dia dah kata distribution. Dan stage keempat dia tengah downtrend. Yang kita nak cari ni counter yang setengah stage yang kedua. Kat sini Maaf tulisan gambar tak apa cantik. Ini ciri-ciri yang diperlukan. Yang terbaik adalah pullback 50 dan tak pecah 50. Kalau pecah 50 dan dia hampir dengan EMA 90, itu yang terbaik lah. Tapi dia jarang-jarang berlaku. MA 20 dengan 50 ni tak jauh. Kalau dekat, okey cantik. Kalau jauh, kejatuhan counter tu daripada MA 20 nak ke MA 50 tu sangat jauh, agak risiko lah. Kalau orang yang cuba ambil ke 20 tu agak berat lah kalau dia dah patah support 20. Okay. Okay, ini dia kenapa saya kata dia bila lajak daripada 50, dia pecah pergi 90, kemudian dia rebound balik. Kalau nanti saya tunjuk dekat chart, MA 50 dengan EMA 90 ni dia biasanya menghampiri dekat-dekat. Tapi EMA 90 ni sama juga nilai dia dengan weekly MA 20. Okay. Ini setup screen ni. Kalau kawan nak cari guna dekat screener training view, ini setup dia. Kalau siapa nak salin, boleh salin. Nak print screen dulu ke? Okay. Saya start dengan dekat trading view. Okay, ini trading view. Ini contoh saja. Screener tadi yang saya set up, ni saya namakan Toby pullback 50 lah. Ini yang setup saya tunjuk tadi kat screen tadi. Siapa-siapa nak boleh ambil setup ni boleh, tak ada masalah. Ini saya ada belajar dengan seorang lah. Ini setup dia lah, korang boleh try. Ini setup dia. Okay, saya cuba screen. Mana screen? Okay. Okay. Macam untuk malam ni, untuk hari ni selepas market tutup, kita akan jumpa. Ini nampak trading view tak ni? Nampak. Nampak. Okay. Kalau Tekan nampak tu, Toby. Mana ni? Okay. Yes. Okay, ini yang setup tadi, yang saya tunjuk tadi, pullback 50. Yang malam ni kalau screen kita akan nampak lebih kurang banyak jugalah counter yang nak pullback 50. Maksudnya harga dia tu tutup di antara MA 20 dengan 50. Okay.
Contohnya Hexstar. Okay. Saya buka MA. Okay. Tengok harga dia tutup di antara MA 20 dengan 50. Okay. Hari ni dia touch 50 terus dia rebound lah. Tapi kalau ambil hari ni dia rebound, saya jangka esok turun lagi sebab saya masukkan juga dengan indikator AO yang Cikgu Nas ajar. AO dia tengah merah. So agak bahayalah. Kalau ada hijau baru kita masuk cantik. Tapi kalau ikut history dia, dia tengah uptrend. Contoh ni tengah uptrend, tengok uptrend. Dia rebound dekat 50. Ni rebound 50, kat sini rebound 90. Hampir-hampir 50, 90. Dia main macam tu je. Dia main rebound pullback dekat 50 dengan 90 je. Maksudnya counter ni healthy lah, healthy pullback dan sedang menaik. Kalau kita jumpa counter yang tengah uptrend gila-gila punya, kita tak sempat masuk, boleh tunggu dekat MA 50 ataupun MA 90. Contohnya kita tengok TH plan hari ni, dia naik tinggi. Takut ada yang Clio tengok Kak Nana dah masuk hari ni, kita tak sempat nak masuk. Contoh ni, ini dah naik tinggi. Tapi ini masih lagi strong lah uptrend. Kalau orang nak masuk agak takut, so boleh tunggu dekat MA 20 dengan 90. Dia ni tak bersusun lagi. Dia sepatutnya kuning ke bawah. Nanti dia akan 50 ni akan cross up MA 90 lah. Boleh masuk dalam watchlist tapi tak tahu bila nak tunggu dia turun. So kita tunggulah yang ni kita masuk watchlist. Tapi kalau nak cepat dapat, kita buat screener tadi, kita cari yang terbaik. Contohnya pertama tadi Hexin. Hexin belum ada lagi signal untuk masuk untuk menaik lah. Kita tengok Chin Hin. Chin Hin ni cantik. Sebab apa saya kata cantik? Yang pertama AO dia dah start hijau. Dia dah pun pull back dekat 50 sekali, 2 kali. Boleh tengok lagi ditambah dengan MACD. MACD dia masih lagi dead cross, agak risiko lah. Tapi kalau kita guna validation chart, maksudnya candle dia validate boleh pecah 2, 4, 3, 5 ni, dia akan naik lagi lah. Itu contoh pullback 50 lah. Dan saya sekarang sebenarnya tengah belajar swing. Saya swing ada satu counter sahaja setakat ni, iaitu SM Trade lah. Ini SM Trade. Dan dia sedang uptrend. Saya masuk ketika dia buat IRU. IRU ni maksudnya initial running up. Apabila MA 5 bersusun mengikut turutan 5, 20, 50, 90. Ni baru dia susun lah. Tapi saya masuk kat sini. Start dengan MACD dia cross up dan AO dia start dengan hijau. Saya masuk dekat 9.6 lah. Dan saya masih lagi hold. Dan sepatutnya kat sini dia dah weak signal. Kalau tengok naked chart, dia dah 3 kali test tak lepas. Kemudian kalau ikut structure ini masih lagi cantik sebab dia buat higher low kat sini. Tapi kalau siapa yang dah tengok sini tinggi nak masuk, tu yang guna teknik pullback. Dia pullback pada MA 90. Dia MA 90, MACD dia dah start pudar warna dia ni, dah cantik lah untuk masuk. AO masih lagi merah. Kemudian dia buat validate candle dan terus naik balik lah ni. Tengah start balik uptrend. Okey. Ada soalan? Soalan tu, untuk cut loss bila break support MA terus cut ataupun tunggu closing baru cut loss? Oh, cut loss. Kalau masuk dekat MA ke? Dekat MA sini ke? Maksudnya? Ya, bos. Ya. Okey. Kalau masuk kat sini, biasanya kita akan ambil 1 ke 2 bit bawah lah untuk cut loss. Kita tengok juga support. Ni maksudnya kita tengok support belakang. Macam KSP ada ajar. Kita tengok yang mana touch banyak kali candle macam sini. Sekejap
Kalau kita beli kat sini, dia touch kat sini, pecah yang banyak kali store candle ni, maksudnya pecah support lah tu. Kalau kecil kan tengok, sini banyak ni tebal ni. Banyak kali touch. So sini adalah support yang kuat lah. Kalau pecah, kita cut loss. Biasanya dia dalam antara EMA 90 yang kita masuk tu dengan cut loss tu dalam 2-3 bit je. Kalau banyak bit tu dah teruk lah tu. Dengan syarat counter tu mesti uptrend. Jangan cari yang downtrend. Downtrend ni dia tak valid, dia tak jadi. So Cik Rosli, cut loss ni ada banyak teknik cut loss. So cut loss pakai MA boleh, cut loss pakai TR boleh, cut loss pakai mother candle pun boleh. So sesuaikan diri kita yang mana lah. Ya, betul. Betul Cikgu Nas. Sebab lain orang Masih lain cikgu cara. cuma tu lah cikgu. ada masalah sikit sama ada nak cut loss terus masa sentuh ke ataupun bila closing. Sebaiknya kalau swing ni kita closing lah. Closing cikgu Okey. Empat lebih tu kalau price tu di luar dan kita cut saja lah. Okay, masih cikgu. So soalan lain Cik Toby, pullback EMA 90 tu maksudnya candle sentuh EMA 90 ke? Ya, betul. Candle sentuh line EMA ataupun hampir-hampir sentuh. Dengan syarat kalau masa hari pertama ni dia dah touch, kita tak yakin dia buat doji. Second time dia touch lagi dan kita tengok dah volume ada masuk, dah kuat, boleh masuk. Maksudnya dia dah validate, kalau ikut kat sini, dia dah validate candle yang semalam punya. So boleh masuk lah. Kalau dia main kat harga sama je agak risiko. Tapi normalnya saya jumpa pullback 90 ni normalnya dia akan naik. Kalau dengan syarat counter tu uptrend. Stage yang kedua. Macam ni kenapa saya kata EMA 90 dia 50 dia pecah, kita tengok weekly. Dia harga dia 145. Weekly EMA yang line merah ni, weekly dia 140. So sebab tu EMA 90 tu sama dengan ataupun lebih kurang dengan EMA 20 weekly. Soalan kita lagi dua soalan ada Boleh. screener tak untuk cari stage 1? Oh, stage 1 ni sideway. Stage 1 tu sideway, kita tak nak sideway. Kalau kita masuk sideway ni kita tak tahu bila dia nak start naik. Sampai kadang setahun macam SM Track ni dia start tahun 2000 pertengahan tahun lepas. Kalau masuk sideway yang pertama, stage yang pertama ni, kita memang betapa dah ni dalam berapa bulan ni? Dalam 6 bulan. Sebab tu kita cari pada stage yang kedua. Ataupun soalan tu sebenarnya nak cari yang nak start naik sebenarnya. Kat sini nak start naik agaknya. Betul tu. Nak start naik ni saya tengah buat backtest lagi. Saya buat sendiri untuk cari line. Saya susun screener MA 200. Kemudian bawah dia tu MA 5, MA 20, MA 50. Macam saya jumpa sekarang, tapi kita kena monitor lah. Macam saya jumpa sekarang ni adalah Inflex. Dia bersusun hampir-hampir. Bila dia makin kecil, makin sebaris dah hampir. Bila MA 5 dengan MA 20 ni start cross, boleh masuk dan swing. Itu yang saya buat kat SM Track. Saya buat kajian dulu lah. Ini first kajian saya lah. Saya masuk kat sini. Dia start cross MA 200 ni. MA 5 cross, MA 20 naik cross. Dia dah kuat lah. Alright, terbaik. So last soalan Cik Toby boleh So Boleh. daripada screener tu terus masuk je atau ada apa-apa nak kena confirmkan untuk entry? Oh, okey. Daripada screener ni, okey, contoh X-Star. Macam saya cerita tadi, kita check satu-satu. Kita tengok satu-satu, bukan terus masuk. Kita check contoh yang pertama dia bagi X-Star, kita tengok. X-Star cantik. Okey, MA 20, MA 50. Tapi AO dia tak cantik. MACD dia pun baru je dead cross. So benda ni masih nak turun. So kita masukkan sebagai watchlist sahaja. Kita masuk dulu dalam watchlist, kita monitor sampai dia touch 90 ni, kemudian AO ni nak bertukar menjadi hijau. Itu cantik masuk. Sekarang mungkin ada orang rempit lah. Touch 50 masuk, dia keluar balik. Tak boleh swing.
tak sesuai untuk swing. Nak swing, tunggu semua signal, 2-3 signal ni cantik dan dia betul-betul kat MAS 90 ni, okey, boleh masuk. Kita tengok lagi yang lain, contoh Chin Hin. Hanya saya kata Chin Hin tu. Chin Hin, AO dia dah cantik. MACD ni dia boleh berubah. Cuma kat sini dia dah start uptrend. Kalau esok dia breakout last candle, maksudnya validate, boleh masuk. Maksudnya dia dah start nak uptrend balik lah. Taliworks. Okay. Taliwork. Dia belum touch lagi MAS 90. Boleh possibility turun, tapi yang tak cantiknya MAS 5 dah turun. Dia tak bersusun cantik lah maksudnya. Dia cuba buat support dekat 89. Kalau AO makin kecil dan bertukar jadi hijau, MACD dia ni pun dah nak semakin, dah nak tukar ke jadi hijau ni, boleh try masuk kalau dia touch dekat MAS 50 ataupun MAS 90. Maksudnya tiap-tiap malam saya akan screen dan saya check lah satu-satu mana yang okey macam ni. Ini dah touch, dah nak start naik. Cus capi, kita check satu-satu. Kalau benda tu tak cantik, kita jangan masukkan watchlist, kita abaikan. Kalau cantik, kita buat watchlist satu sebelah kanan ni untuk monitor. Dia touch yang kita nak, termasuk, okey dah. Boleh swing. Wallahualam. Alright, lapan semua. So, alright. Ada lagi soalan Cik Toby? Ada lagi. Okay. Apa last soalan last. So, apa Boleh. beza AO yang di atas dan di bawah? Dia tanya. Yang maksudnya yang dua ni ke? Atas dengan bawah ni ke? AO dekat MACD dengan AO di bawah. Oh. AO MACD ni macam mana saya nak terang MACD ni normally yang diguna pakai oleh fund manager, bankers dan juga orang duit banyak lah. Yang saya faham, saya belajar daripada Otautai, dia kata kalau AO yang MACD ni dia start kawasan positif, okay, kalau line dia ni positif, golden cross di kawasan positif, bankers, fund manager akan start masuk untuk swing. Kalau yang bawah ni, awesome oscillator bawah ni, ini sebagai momentum. Betul Cikgu Nas? Momentum. Kita berkenaan price lah. Berkenaan dengan price. Alright, that's all. Jawab tak? InsyaAllah dapat tu. So, yang mana faham, boleh masuk. Bukan PNTP, boleh masuk kelas KSP 4. Alright, so terima kasih banyak Encik Toby. Sama-sama. So next presenter kita Cik KA, Cik Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya KA daripada KSP 1 sama dengan Toby. Ini adalah cara saya, itu di mana trading style saya adalah berkenaan dengan supply and demand dan juga Fibo Musang. Okay, sebelum tu saya buat disclaimer dulu. Okay, sebenarnya sharing saya ni adalah semata-mata apa saya punya study je, based pada technical analysis, dan apa yang saya study ni kemungkinan adalah yang tak betul salah, dan tujuan kajian adalah untuk proses pembelajaran saya ni juga semua. Okay, saya ada ambil satu quote daripada Neil Armstrong. Okay, semua mungkin orang tahu Armstrong ni siapa kalau ikut dia punya sejarah, dia adalah orang yang pertama yang sampai ke bulan. Okay, dia banyak kata it's one small step for man, one giant leap for mankind. Maksudnya satu langkah yang kecil yang dibuat oleh seseorang tu mungkin menjadi langkah yang besar ke depan untuk orang yang lain lah. Okay, macam kawan-kawan yang present tadi, mungkin anggapan kecil tapi sebenarnya besar untuk orang lain untuk faham. Dan juga saya berterima kasih lah pada apa yang KSP telah ajar saya. Ya, saya ada satu quote saya sendiri, itu mana get started and never give up. Maksudnya apabila kita start sesuatu benda tu, jangan ada give up lah. Ya, saya intro sikit kenapa saya cakap get started and never give up ni adalah berkenaan dengan diri saya sendiri, di mana
saya ni boleh katakan baru ni dalam bidang bursa saham ni, kerja pada bursa saham ni. Mana saya pernah kata apa, loss saya punya capital dan terduduk dan kata hampir untuk delete account saya punya A+ dan dah nak melarikan diri lah. Tapi alhamdulillah saya jumpa kelas yang betul iaitu KSP, mana banyak yang saya belajar dan dapat kata apa, motivate diri saya balik untuk kata kembali ke jalan yang benar. Sebab bila saya terduduk jatuh tu sebab apa? Adalah saya tak ada ilmu. Okay? Bila saya ada ilmu, perjalanan dia tu berbeza untuk bawa kita ke jalan yang betul. Okay, itu ni teknik pemilihan saya adalah trading di bursa. Itu supply and demand. Okay, saya gabungkan dengan Fibo Musang. Okay, teknik-teknik yang saya belajar dalam SND Fibo Musang ni, okay, sebenarnya saya belajar SND ni dah lama. Lebih kurang dalam setahun dah kita belajar. Okay, daripada bulan November ni 2020 dan ada 3 orang cikgu saya sebenarnya yang kata apa, yang melekatkan saya ataupun yang lebih detail untuk SND ni adalah Cikgu Nas sendiri daripada Saran Sari School dengan KSP ni. Okey, membuatkan saya kata apa, yang mana yang saya tak dapat hadam tu pada masa yang saya belajar lepas, jadi saya dapat combine balik dan saya dapat faham dia balik. Okey, cuma apa kesilapan saya yang sebelum-sebelum ni, saya tak stick pada satu teknik. Saya try yang tu, try yang ni. Saya nak cari kesesuaian untuk diri saya. Okay, mana yang sesuai untuk diri saya dan saya boleh start untuk faham bursa. Okay, untuk permulaan ni, benda ni kena banyak praktis lah. Kena backtest pada setiap chart yang kita, untuk supaya kita kekal faham dengan fahaman yang sama. Okay, seperti yang cakap tadi, SND teknik ni sama juga dengan teknik-teknik lain. Bila kita menguasai dia, okay, dia adalah simple, mudah-mudah jika kita faham konsep sesuatu teknik tu. Okay, maksudnya magis tu akan datang dengan sendirinya pada pemahaman kita. Okay. Apa-apa kesesuaian setiap teknik tu sebenarnya bergantung pada trader itu sendiri. Jadi kita nak berdagang dekat bursa ke kat mana pun, kita gunalah teknik yang mudah kita faham dan kekal untuk profit untuk kita sendiri. Itu yang penting. Okay, dalam SND ni saya belajar dan daripada Cikgu Nas lebih kurang banyak teknik dia untuk kita entry. Lebih kurang dalam 30 lebih teknik. Tapi yang saya betul-betul fokus adalah ada 10 teknik dalam level supply and demand. Okay, inilah teknik yang saya kuasai untuk trading plan saya. Okay, apa yang praktis sekarang? Okay, yang pertama, pertamanya walaupun saya pakai kata supply and demand, pokok asas dia pertama kita kena tengok market structure dulu. Okay. Market structure apa yang kita nak? Okay. Sama ada dia jenis yang sideways macam Firdaus yang present tadi, dan rakan-rakan yang dah present, ataupun kita nak cari yang downtrend ataupun uptrend, terpulang. Tapi kalau saya cari pada market yang uptrend lah. Okay. Supaya dia lebih selamat. Okay, dan supply and demand, saya gunakan konsep ni campur dengan entry level saya tadi yang saya katakan 1 sampai 10. Okay, dan juga saya pakai SSR dan juga SND. Lepas tu saya campur dengan Fibo Musang. Okay, Fibo Musang ni adalah supaya saya tahu di mana dia punya punca kenaikan tu dan punca kejatuhan tu. Okay, dengan sendirinya kita boleh buat projection ataupun prediction dekat mana kita nak masuk dan mana dia punya confirmation. Suatu trend tu dah habis ataupun belum. Okay, dan juga trend line. Trend line juga penting. Okay, dalam saya punya kajian apa semua, saya akan masukkan trend line. Dan juga saya akan pakai parallel channel, descending triangle, ascending triangle, lepas tu symmetrical triangle dan flat. Okay. Nombor 7, AO. AO ni ada dua yang kita tengok, convergent dan juga divergent. Okay. Nombor 8, okay, kita nak masuk entry ni macam mana? Sama ada kita nak masuk secara risk entry atau healthy entry. Okay. Itu kita punya pilihan. Ada dua. Okay. Cara menyusun stok sebelum trading. Okay. Hari ni saya pergi go one by one dulu untuk slide ni. Nanti kita akan sharing balik pada kat TV nanti. Okay. Step 1 saya
Macam mana saya analisa stok sebelum saya buat trading? Pertama, saya akan tengok saya punya wish list stok lah. Yang ni ada kat dalam TV saya letaklah dia punya tu apa priority dia macam mana. Daripada stok uptrend juga pada top 5, top 15, top 30 saya. Lepas tu saya akan mulakan analisa stok saya tu dengan multiple time frame. Macam saya cakap tadi, kita akan mulakan dengan weekly dahulu. Kenapa weekly? Kita nak tengok market tu ataupun direction satu market tu ke mana dia nak pergi. Lepas tu baru kita akan analisis pada daily 4 hours, 2 hours dan 1 hours untuk cari entry point ataupun kesesuaian untuk kita swing kat time frame lain. Lepas tu yang tengok direction ni macam saya cakap market structure tu in detail in the bigger picture. Maksudnya kalau based pada weekly tu kita akan nampak lah perjalanan dia. Dan juga ini salah satu macam general lah. Kalau untuk intraday, macam Kak Nana kita tadi buat intraday. Kalau kita nak sesuatu intraday, stok pemilihan kita mesti kena tengok stok tu daily dia uptrend. Dan kalau macam swinger, short term dengan mid term. Kalau short term, kita nak tengok weekly kita kena uptrend. Dan mid term kita, kalau kita nak swing mid term, dan kita pastikan monthly kita juga uptrend. Ini saya punya suggestion swing ETF saya lah. Kalau saya sendiri, kalau saya nak swing by ETF weekly, maksudnya dalam 2 ke 6 minggu untuk saya swing. Mana tengok pada pergerakan momentum dia nak habis kat mana. Kalau daily, 3 hari ke 6 hari. Dan juga 4 hours, 3 to 6 day lah, 3 ke 6 hari. Last kali saya ada pakai untuk 2 hours. Ini adalah time frame yang saya pakai untuk saya swing. Sambungan daripada step 1 tadi. Stok yang saya nak swing tu saya akan tengok. Stok tu still BIC ataupun tidak. BIC ni adalah buyer in control lah. Maksudnya chart tu masih lagi buyer yang control ataupun banyak lagi saham apa stok-stok dan share dalam tu tak ada orang jual, masih orang banyak pegang. Lepas tu trend line tadi kita kena buat apa trend line juga down trend line. Dan juga ada SNR, SSR, SND, mana SNR tu adalah support resistance, SSR tu adalah support significant support resistance dan supply and demand. Fibo Musang seperti saya cakap tadi, kita nak cari dia punya kejatuhan ataupun kenaikan sesuatu stok tu bila berlakunya initial break, dominant break ataupun candle break ataupun candle break satu. Jadi one break. Dan juga kita akan tengok pada AO yang mana Toby ada present tadi AO. Biasanya AO ni dia punya style perjalanan yang normal dah convergent pada wave 1 dan juga wave 3. Dan divergent akan berlaku pada wave 2 dan 4 dan juga 3 dan 5. Dan juga saya ada gunakan chart pattern seperti double top, double bottom, triple top. Macam hasil triangle ni, basic triangle, symmetrical triangle, flat dan juga QM lah. QM adalah kalau bahasa yang kita tahu adalah head and shoulder. Step 2, mana saya akan cari DBIBCB dekat satu stok tu. Bila berlaku, DB adalah menampakkan dia trend permulaan yang baru nak berlaku. Di mana dominant break ni buy seller ataupun buyer. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak masuk risk entry ataupun healthy entry. Risk entry ni macam mana kita nak masuk? Kita akan masuk pada fresh punya supply and demand zone dan juga dengan projection pullback kita tadi dengan Fibo Musang tadi kita lah. Kita tarik mana dia, ending dekat mana. Dia akan confluent dengan AO juga. Healthy entry ni kalau kita masuk, dia ada 2 juga healthy entry ni. Kalau untuk minor punya reversal, maksudnya dia punya masa dia pullback, dia tak break 2 CB. Maksudnya dia break 1 CB je. Bermasuk pullback tu ke dalam zone entry. Pullback dalam zone entry tu, kita boleh masuk. Tapi kalau dia major downtrend, maksudnya dia turun, masa dia turun tu dia dah pecah CB1, CB2. Untuk kenaikan dia balik, kita kena ada confirmation dia kena pecah balik CB1 dengan CB2. Ini sebagai confirmation untuk dia naik. Ini nanti kat chat saya tunjuk lah. Mungkin agak sukar bagi yang kata apa, tak faham lah konsep ni. Dia punya key point dia,
Jika pullback tu berlaku tanpa break CB1, momentum untuk naik balik adalah sangat kuat. Maksudnya dia turun and support dekat CB1 tetap tak pecah. Maksudnya dia turun sementara. Kalau macam Taufik cakap tadi, dia turun ke ME50 dengan M90. Okay, step 3 entry point. Ni juga tadi, kita nak masuk, kita kena cari kita punya SSR. Mana SSR tu biasanya significant support resistance ni yang lebih accurate atau tepat, kita kena tengok dekat mana dia punya wick cucuk atas dan bawah tu sebagai area yang horizontal punya resistance yang sama kuat. Yang kedua dia level yang sama dengan CB1 dengan CB2 yang dia break. Bila dia break up, dia pull back kan, dia akan retest balik dekat CB1 CB2 tu, kat situ sekarang kita boleh masuk. Okay. Sini dia punya confirmation dia tunggu sikit lah. Okay. Dan juga ketiga, entry di dalam zone DB, IB, CB dan juga fresh SND tadilah. Di mana dekat adanya engulfing candlestick, itu yang paling kuat. Okey, step nombor 4, Fibo Musang. Fibo Musang ni saya akan prediction saya akan tarik Fibo Musang. Okay, saya akan cari kat mana saya nak EP, okay, kat mana kalau suatu chart tu tengah pullback, kat mana dia nak stop. Lepas tu EP masuk, pada juga kat mana kita nak TP. Selepas dia buat dominant break ataupun initial break. Okay, yang ni lah Fibo 127. Biasanya ni kalau untuk pullback, dia pullback sampai sini. Kalau dia naik balik ada fast punya pullback lah. Maksudnya dia akan lihat balik cepat naik ke atas. Dan juga untuk Fibo 17 ni lah TP wajib jika dalam keadaan pullback. Ya, untuk pullback maksudnya yang masih lagi tidak break CB1 apa-apa. Ya, untuk 127 ni adalah memang kena wajib TP. Okay, sebab dia tak ada lagi satu confirmation bahawasanya dia macam nak naik terus. Okay. Fibo 161 ni ada juga strong pullback dan juga TP1. Kebanyakan trader akan ambil dia punya take profit dekat kat sini ya. Sebab kebanyakan stok bila sampai dia Fibo 161, dia akan buat retracement ataupun pullback. Dan juga 261 adalah Fibo di mana healthy punya pullback dan juga TP2. Dan Fibo 43 ni, 53 adalah end of cycle, sebab tu stop. Ya, saya nak pergi kepada dia punya chart. Okay, nampak TV saya. Ataupun saya tengah bercakap seorang, tak ada respon. Nampak. Okay. Nampak. Ya, saya nak sharing mana stok yang ada beberapa stok yang saya swing berapa bulan 1 dengan bulan 12 itu ya. Yang ni saya rasa ramai ada, Cik Gunas mungkin pun ada stok ni. Yang ni pun saya ada tanya banyak soalan juga masa MTM. Okay, ini antara salah satu stok di mana saya swing daripada dia punya selepas dia turun. Tengok ni, dia selepas dia habis. Macam mana saya nak tahu dia habis? Saya cakap tadi lah, saya predict dengan projection dengan Fibo Musang. Maksudnya daripada sini, kat sini pun saya ada buat satu pattern saya ni, itu descending triangle. Saya akan tarik Fibo ni, saya akan tengok kat mana pengakhiran sesuatu trend. Saya akan sampai dan juga dia ada confirmation dengan TO nanti lah. Kita akan confirm dengan TO. Okay, time frame saya pakai adalah 4 jam. Okay, masa dia turun habis sampai sini dan dia akan buat reversal kat sini. Bila dia buat reversal sini, kita tengok kat sini ada satu dominant break untuk UFD. Saya macam tak nampak Daily. kerja awak lah. Ke awak tak ada kerjanya macam kat mana sekarang ah? Kat TV. Tak nampak ke? Ke saya seorang je yang tak nampak kerja dia bergerak-gerak? Ada, nampak okey. Yang lain okey? Okey, sorry. Nampak. Okey, kat sini kita tengok ni ada CB1 dan juga ni CB2. Okey, masa dia turun ada satu candle bull telah break CB1. Kat sini kita nampak bahawasanya trend tu macam nak ubah ke atas. Okey.
Dan saya masa ni saya kalau ikut dia dalam keadaan pullback yang banyak. Kalau ikut dia dah break banyak dia punya CB1 yang sebelum ni lah. Jadi untuk dia naik terus sebenarnya dia kena break CB2. CB2 baru strong. Tapi saya ambil risk dekat sini. Bila saya nampak dia bull candle ni break CB1, saya ada EP kat sini. Okay, pada 31 hari bulan 12 tahun 21. Okay. Saya EP kat sini dan saya buat trading plan saya lah. Maksudnya saya ambil risk sampai sini. Okay, 10% saya punya risk. Okay. Dan bila itu saya tarik Fibo naik atas dan saya tengok 161 area sini. Di sini ada satu juga lagi dia punya CB dan juga 261 sini. Dan saya target kat sini lah. Okay. Dan bila saya masuk swing ni, dia jatuh. Dia tengok dia jatuh kan. Dia jatuh daripada kita EP point saya. Tapi masih lagi dalam keadaan saya punya trading plan. Maksudnya masih lagi tak ada cut loss lah. Jadi just right je lah. Okay. Dan bila next day berikutnya, dia ada buat satu lagi candle bull, itu engulfing. Di mana telah break CB2. Bila dia telah break CB2, saya kat sini mula-mula tu saya nak decide TP. Tapi bila saya buat justification saya anggapkan bila dia break CB2, dia dah nak ubah trend lah, kuat. Jadi saya tak TP lah sini. Saya just swing. Tapi masa dia jatuh sini, saya dah mula goyang balik lah. Sebab apa? Sebab masa ni, saya dah masuk sini, saya dah untung sebenarnya. Bila dia turun sini balik, tengok dia macam plus minus zero balik. Macam tu lah. Ni salah satu emosi yang akan mengganggu traders. Kalau tak yakin, patutnya 161 dah TP. Tapi sejak right, saya ikut plan saya. Dan sampailah pada TP yang 2 kat sini, saya tengok. Saya buat lagi, tarik lagi satu Fibo. Kat sini Fibo untuk yang pergerakan sini. Saya tengok sini ada 161 sini. Dan saya tengok satu sini ada supply kawasan sini. Dia macam ada drop, base drop sini. Jadi saya decide untuk saya TP sini lah, 217, saya keluar. Okay. Bila saya keluar, dia full back sekali. Dan saya masih lagi beranggapan stok ni kuat. Okay. Kenapa saya beranggapan kuat? Sebab dia masih lagi tak break yang CB ni. Okay. Dan dia punya last kalau saya nak masuk, kalau dia tak pecah yang candle bull yang ni lah. Okay, itu Anju. Ya, saya nak share lagi satu berkenaan dengan layan ini. Okay, layan ini saya masuk jenis yang masuk keluar. Okay, ya kalau tadi Anju saya masuk 9 lama. Okay, untuk layan ini saya masuk 3 kali dan 3 kali keluar. Okay. Dia masuk kenapa dia masuk mana? Saya masuk dekat sini ya. Okay. Kenapa saya masuk sini? Saya tengok dia pull back kat sini, lepas tu dia naik. Dan dia turun, dia tak turun sampai bawah ni lah. Dia turun sini, ada satu candle dah, bull dah mati yang kecil ni. Okay. Dan saya ambil risk lah kat sini. Saya ambil risk, okay. Maksudnya, okay, kalau dia pecah bawah ni, saya keluar. Okay. Tapi yang ni saya ride dia, saya pakai 4 hours. Saya pakai 4 hours. Okay. Maksudnya, pagi dengan petang candle dia, saya akan tengok macam mana. Okay. Sebab ini tak ada confirmation saya ride dengan risk. Okay. Bila sampai dekat satu resistance sini, saya jual. Okay. Bila dia turun balik, okay, sini saya tengok dia naik, dia main, dia tarik kali kedua, saya anggapkan ini adalah sebagai double bottom dia. Double bottom, dia naik kat sini, saya masuk kat sini kali kedua. Okay. Dan dia ride sampai kat sini, okay, saya nampak ada 2 wick kat sini, nampak exhausted. Dan bila ini saya TP yang kali kedua, saya keluar. Dan bila sampai sini sekali lagi, saya tengok kali ketiga dah, dia dah sampai kat support ni. Jadi saya ambil risk kat sini, saya masuk ke atas ni. Okay. Maksudnya dia turun merah, lepas tu saya tengok ada doji 2 untuk 4 hours. Dan bila ada lagi candle yang satu dengan doji ni, sebelum doji ni lah, yang ni sini saya masuk sini. Dan saya keluar untuk TP yang ketiga saya kat sini. Ada 3 kali swing lah untuk line A daripada 31 bulan juga sampai habis sini. Dan saya next punya EP saya target dekat sini lah, engulfing ni.
Saya tengok sekarang ni tengah buat base lagi. Kemungkinan dia drop base, dia akan turun lagi sikit untuk naik ke atas lah. Sebab kalau kenapa saya kata kat sini, sebab bila Engafi ni dia kuat lah, bahaya in control. Bila kat sini ramai dah yang naik nanti untuk masuk. Maksudnya dalam 5-8 ke 6 sen ni dia ada game. Dan juga dia masih lagi saya dalam channel ascending triangle saya untuk yang lain ini. Ni yang saya dah GP. Yang saya nak share yang baru saya masuk 2 hari lepas, itu Theta. Untuk Theta, Theta ni kalau ikut dia punya ni teknologi, tapi kalau tengok dia punya indeks memang out lah. Tapi kalau tengok dia punya chart ni pun, daripada lepas dia naik parabolik, dia turun pun banyak. Tapi kenapa saya masuk? Ada sebab lah. Ada study dengan saya gabungkan kelompok dengan EO sekali. Kalau tengok kat sini, dia punya chart, bisa masuk daily. Tengok dia punya chart kat sini, dia turun. Kat sini dia turun. Kat sini EO dia ada divergent. Dia berlawan. Dia naik ke atas. Maksudnya, stok ni akan buat macam pullback sementara. Lepas tu saya marking lah. Masa ni saya tak masuk lagi. Saya marking, saya follow je stok ni. Dia dah matikan CB1 kat sini. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu dia main balik. Dia matikan balik dia punya CB1 sini. CB2 dia matikan. Lepas tu dia naik balik kat sini. Sini hampir-hampir dia matikan CB3. Tiba-tiba dah jatuh. Dia jatuh sampai sini, dia pecah balik structure high and low dia ni. Bila dia pecah sampai low, saya biarkan. Saya tengok dia punya ni tak ada momentum nak naik lah. Masa ni saya tengok, saya follow hari ni, saya tengok. Masa ni rasa, rugi lah tak masuk. Tapi saya tak ada confirmation. Saya pun tak masuk lah. Tapi bila dia naik balik, dia pecah resistance ni, dia dah jadi macam QM. QM apa? QM shoulder lah. Macam dah bahu, kiri, kepala, dia dalam proses nak buat bahu kanan. Meyakinkan saya ada share dalam grup kecil saya kat sini. Kenapa saya masuk? Nak masuk stok ni. Saya tengok ada satu batang candle, dia telah buat initial break. Dengan satu batang candle ni juga, dia mematikan CB1. Bermaksud, satu batang candle ni kuat lah momentum dia. Dia break. Dan pada keesokan harinya, dia sebelum tutup tu, saya ada masuk kat sini lah. Harga ni, price. 830, match saya punya. 825, tak match. Hari ni baru match 825. Pada bila dia buka gap down pagi tadi. Kan, jadi plan saya dah pasang sini lah. Maksudnya kalau dia pecah yang weak bawah ni, saya keluar lah. Kalau tak, right sampai dia punya 1261. Untuk yang ribu musang ni. Yang saya pun buat dia punya trend line. Untuk apa trend line, based pada dia punya kaki yang inverted, head and shoulder ataupun QM buy. Okay. Kat sini saya dah share dia punya EO. Kalau kita tengok EO ni, tengok price semakin menaik daripada sini, high ke higher high. Kat sini EO dia menjadi macam equal high. Equal high bermaksud adanya bearish, bukan turun. Tapi sekarang ni saya masih menunggu tengok adakah dia akan buat convergent ataupun divergent lah. Kalau ikut sekarang ni yang higher low dia tu dengan higher ni bergerak ke atas, ini pun bergerak ke atas, maksudnya convergent. Maksudnya ada continuation untuk naik ke atas. Okay, itu stok saya. Saya nak share yang stok saya yang terceduk pun ada berkenaan dengan BSL score. Okay, yang ni saya masuk tanpa saya study detail. Tapi sebabkan kawan ada up dalam grup, jadi buatkan saya pun tertarik nak masuk. Sedangkan sebenarnya saya tahu chart ni downtrend, tapi saya tak kaji.
betul-betul. Okay, saya masuk masa di sinilah saya tengok. Kat sini dia buat dominant break. Kan? Dominant break. Tapi dia tak break pun CB1 dengan CB2. Maksudnya tak ada keupayaan sebenarnya dia naik ke atas. Kan? Tapi saya take risk. Saya masuk kat sini masa yang dia buat inverted hammer. Saya masuk sini. Saya buat anggapan, oh ini pullback. Dia nak masuk. Yang saya buat tadi plan saya, kat sini saya punya, kalau dia pecah yang candle ni, dia CL lah. Kan? Tapi esoknya tu memang kena CL lah. Tapi CL pun betul lah, saya tadi plan saya follow, saya plan, lepas tu dia jatuh lagi banyak bawah. Itu bila kita masuk sesuatu benda tu tanpa ada confirmation CB1 atau CB2 dalam SND ni, itu dia punya risiko. Satu lagi bila kita masuk dalam keadaan chart tu downtrend. Okey, saya nak share juga berkenaan dengan macam mana saya tengok market structure yang besar. Okay, macam contoh saya tengok DMAX saya nak cerita DMAX. Ramai sangat DMAX famous kan. Okay, tengok pada weekly. Okay. Dia daripada sini weekly 8 Mac 21 ni kan. Dia ada buat satu rally base rally lah kalau kita tengok sini. Rally base rally. Dan ni base dia. Dan base dia ni di mana apabila dia return, base ni kuat. Dia tendang naik ke atas. Lepas tu bila dah datang kat base ni balik, kat sini pun ada fresh yang fresh zone baru yang sini. Dia naik atas balik dan dia masih lagi dalam keadaan kat sini dalam buyer in control. Okay. Maknanya yang saya buat dia punya symmetrical triangle pun dia masih lagi dalam kotak ni lah. Okay. Dan juga bila dia breakout dia yang ni, okay, dia terus momentum up. Dan macam mana saya punya target dia, ke mana dia nak pergi, habis kat mana. Ada dua target saya. Kat sini kalau tengok, saya ada buat projection fibo saya daripada permulaan dia naik. Permulaan dia naik, okay, ini adalah end of cycle dia. Bermaksud, dia boleh pergi lagi, kalau dia nak pergi, sampai 159 ke 195, dekat hampir RM2. Ini yang besar ni saja. Dan fibo untuk yang starting daripada dia buat kat sini, daripada dia pullback sini, kalau ikut kat sini untuk serasa kecil, dia dah masuk zone end of cycle habis lah. Habis sama ada dia akan habis dia punya tenaga untuk naik dan akan turun untuk pullback. Okey, dari segi AO pula, kalau tengok, siapa nampak, price membuat higher, high ke higher high, tetapi AO dia membuat high ke low. Satu divergent lah, bermaksud dia bila masa saja dia akan turun ke bawah. Kalau AO ni tak boleh nak potong yang booking yang sebelum ni lah. Maksudnya dia ada penurunan nanti dalam masa yang terdekat. Itu weekly lah. Weekly saya tengok. Kat sini lah saya cakap. Maksudnya, okay, saya kalau sesuatu stok tu bagus, uptrend ke tak uptrend, baik control, saya akan tengok market yang besar dulu. Okay. Dan bila tu, barulah kita tengok kepada yang definitely kecil-kecil lah. Ke bawah. Okay, ada lagi satu stok saya nak share. Kawan-kawan, berkenaan dengan GCB. Okay, tengok GCB ni saya study banyak dia punya stok ni. Okay, daily punya pergerakan dia. Saya buat satu semester triangle sini, pergerakan dia. Dan saya cuba confluentkan dengan fibo musang dan juga dengan IO. Dan setakat ni dia relate lah. Nampak ke mana hala tuju dia nak pergi. Okay. Perjalanan dia sampai satu contoh kalau ini daripada sini sampai dekat 423, dia patah balik turun. Okay. Turun kat sini ada 127. Okay. Lepas ada pullback, tak mati bawah ni, dia akan momentum naik balik ke atas. Yang saya cakap tadi lah.
Kalau tak break ke bawah. Juga bila sampai sini, kalau tengok dia punya trend line sini, sepatutnya dia dah patah. Patah okey lah. Sampai kat trend saya kat top ni pun betul. Okay. Dan dia patah balik pun dekat 226178 ni. Okay. Dia main kat sini. Dan juga lepas tu, dia naik ke atas lah. Okay. Cuma nak cerita kat sini, tengok confluence dengan AO lah. Bila price buat kenaikan daripada tinggi kepada tinggi yang baru, high kepada high baru, kalau AO membuat tinggi kepada rendah, tengok dia punya ada pergerakan untuk pullback. Pullback tu kat mana? Kita nak target dia, fibo musang lah kita pakai. Dan juga dia punya AO lah kita nak confirm. Kalau kita tengok kat sini, GCB ni, dia membuat equal low. Okay? Maksudnya low yang sama ataupun double bottom. Sedangkan dia punya momentum untuk AO dia membuat high ke high yang baru. Maksud naik. Jadi ini adalah hidden divergence and bullish yang naik. Lepas tu dia buat kenaikan ke atas. Cuma sekarang ni saya tunggu price sudah buat high kepada high. Kalau ikut dia punya Fibo Musa pun ke atas ni dia akan habis. Tapi sekarang ni tengok Fibo atau AO yang depan ni dia masih belum lagi potong yang ni. Jadi kalau ada keadaan sekarang ni kita tengok ada bearish punya divergence lah. Dia masih lagi tak potong. Tapi kalau dia equal pun dia akan jadi bearish kecuali dia dapat potong yang ni. Dia akan jadi convergence lah. Dia akan buat lagi naikkan ke atas. Okay, itu saya punya perkongsian cara saya trade. Okay, saya punya summary yang punya perkongsian dekat sini memberitahu setiap analisis yang kita buat tu kita kena bermula dengan bigger view ataupun bigger time frame. Lepas tu kita akan pergi ke time frame yang lebih kecil di mana cara kita nak swing tadi. Sama ada kita nak swing by daily punya time frame ataupun 4 hours, 2 hours, 1 hours bergantung kepada kita lah. Maksudnya kalau 1 hours kerap lah kita nak kena tengok chart. Okay. Kalau kita 4 hours dengan daily ni tak perlu nak tengok kerap je. Okay. Lepas tu stok kajian yang masih dalam BIC kita patut trend. Lepas tu permulaan reversal, pullback. Lepas tu kita tahu punca permulaan dan pengakhiran trend tu dengan Fibo tadi. Dan juga ini yang penting, kita punya trading plan kita tu biar jelas lah ke entry kita. Okay. Sebelum kita nak fikir untung, kita kena tahu kerugian yang kita nak tanggung tu berapa. Okay. Maksudnya, rugi tu kita boleh accept. Maksudnya, kita tidak nanti kalau kena stop loss, tak boleh nak tidur malam. Terbawa-bawa, ganggu emosi semua. Okay. Ini pembelajaran. Maksudnya, sebelum nak untung, macam trader baru lah. Macam saya dulu ini, benda yang kita selalu silap lah. Sebelum nak masuk, kita dah fikir untung dulu. Berapa bit target kita. Sedangkan kita tak fikir berapa bit yang sepatutnya kita tahu. Kalau kita kajian kita tak menjadi, macam mana kita nak tanggung. Okay. Dan juga kita kena percaya dekat kita punya apa tu trading plan kita lah. Maksudnya trading plan peluang yang ada tu kita kena percaya dengan kajian kita yang kita buat. Okay. Biasanya kita buat kajian tapi bila kita tengok chat orang lain ataupun orang share, kita macam dah hilang fokus yang kita punya. Tapi kalau kita gagal dengan suatu kita punya trade tu, kita kena cari jawapan lah. Macam saya masuk tadi, biasa scope. Kenapa saya gagal? Maksudnya saya trade, saya tak buat kajian yang tepat, betul. Lepas tu saya trade dengan counter yang kata stok yang downtrend. Kan? Itu yang salah saya. Okay. Last sekali, kan, kita kena guna dengan satu teknik saja, tekan satu teknik yang mana serasi dengan kita yang kita boleh buat profit. Tak kisahlah kita masuk secara validation punya teknik ke, MA punya teknik ke, SND punya teknik ke, breakout punya teknik ke. Yang penting profit tu ada dapat kat kita. Okay. Itu saya nak kongsi lah. Okay, tamatlah untuk benda saya. Okay, semoga perkongsian saya ni mendapat manfaat untuk kawan-kawan dekat KSP dan juga yang akan join KSP nanti. Tuan boleh masuk secara nak tahu detail, boleh join KSP. Nanti cikgu akan ajar lagi lebih detail lah. Alright.
Alright, terima kasih banyak. So ada soalan SND dengan Fibo Zone ni? Ada soalan. Ada soalan. Satu, Kat mana saya? dua. Tak ada ke? Tiada buat masa ni. Alright. So terima kasih banyak Encik A. Kalau tak ada tu semua faham tu. Alright, so next presenter kita Cik FA kita Cik Faiz, sila. Cik Faiz FA ke? Okay, alright. Satu tunas dia tanya CB, candle break. Cik KA jawab CB apa maksud tuan? Okay, CB tu bermaksud candle break. Candle break tu bermaksudnya candle yang mana kalau contoh dalam keadaan turun, bearish, maksudnya candle bullish dia mematikan candle bearish. Itu maksud CB lah. Dan juga CB1, CB2 tu adalah candle break 1, 2 tu adalah dia punya kalau dalam masa turun, maksudnya dia punya lower height lah kalau yang structure, kalau kita faham. Tapi kita fikir ni dia candle lah. Ini adalah CB1. Mana? Okay, masa dia turun. Itu untuk sharp EPTP ya, dia tanya. Fibo musang tu kita punya prediction je. Prediction. Kita still lagi contoh boleh confirm dengan kita punya AO. Supaya kita tahu sesuatu trend tu ke mana penghabisan dia. Ke mana dia pergi. Itu je. Macam contoh kalau kita tengok yang sini dia punya ke mana dia nak pergi tu balik. Kita tahu sama ada dia nak turun lagi ke tak turun. Macam tadi cerita tadi ya. 261 dah sampai tapi AO dia tengok masih lagi merah turun ke bawah. Okey, bila 261 sampai 261 area sini dia masih turun, tiba-tiba kat sini AO dia dah patah hijau. Hijau dan nampaknya dia dah nak buat reversal. Okey, Fibo ataupun indikator lain dia tidak boleh berdiri dengan satu benda ataupun seorang diri. Dia kena ada confirm juga dengan ID lain lah yang kita pakai. Yang mana sesuai. Untuk SND ni macam Cikgu Nah ajar, macam ramai yang pelajar-pelajar KSP itu pun SND ni AO lah yang terbaik lah untuk kita combinekan dia dengan kita punya Fibo. So basically saya tambah sikit lah, Fibo Zone tu basically bukan nak cari sharp tapi kita nak fokus. Fibo ni adalah fokus di mana tempat yang sesuai untuk kita masuk. Fokus tempat yang sesuai untuk kita masuk lah. So basically tempat sesuai tu dah ada tapi nak masuk pun apa-apa dengan confirmation lah. So dengan keadaan yang healthy entry baru kita masuk. Alright. Okay, terima kasih semua. Kita serah kepada kamu. Alright, CFA sila. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Semua masih bertahan. Waalaikumsalam. Apa lebih ni. So saya punya simple je. Saya punya semenjak saya join KSP 2, saya berminat saya punya trading style ni breakout downtrend line with volume dan juga trading with naked chart lah. Yang ni yang belajar dengan Cikgu Asbi, Cikgu Nas. So dulu saya pakai indicator, sekarang saya indicator yang saya pakai cuma candlestick, volume, RSI. 3 ni je indikator saya pakai. Kemudian saya campur dengan market structure dan juga PVA. So indikator MA, MACD apa semua tu saya dah start untuk stop tak pakai lah. So cara saya trade, saya bermula dengan watchlist. Watchlist tu cuma counter uptrend. Saya punya counter mostly 50 sen ke atas tapi mostly saya trade counter RM1 ke atas lah sebab dia punya volatility tu lebih rendah, so risk untuk cut loss tu jarang lah. Macam mana saya dapat watchlist? First daripada saham RSI tu, counter breakout yang Cikgu Nas share, kumpul lah dan saya tengok chart pattern dia. Dan juga daripada sembang saham picisan dengan yang list yang biasa Ali duk bagi tiap hari tu, yang tu pun antara jadi saya punya watchlist lah. Kalau weekend saya akan tengok pada counter yang stage 2, macam tadi ada kawan kita share untuk yang stage 2 which is counter yang uptrend, price above MA50.
lagi counter-counter yang orang duk sembang kat dalam group kan, tiba-tiba minggu tu banyak counter orang duk sembang counter tu, jadi saya akan tengok chart dia. Cuma chart saya tak pilih semua counter lah. Saya cuma akan fokus kepada downtrend line yang breakout downtrend line. Contoh macam 3A ni pada 7 Februari bila dia doji next day just maintain, sebab ni ada ni counter yang breakout sebelum ni, jadi saya simpan lah. So buat trend line dulu, lepas tu biar je tiba-tiba hari tu ada breakout. Breakout ni kita boleh dapat, satu saya dapat daripada screener, ataupun lagi satu saya run lah screener untuk hari tu, ataupun saya dapat daripada buat alert. Biasa orang buat alert untuk price, tapi saya buat alert untuk volume. Maksudnya bila hari tu volume dia tu lebih daripada dia punya moving average volume dia untuk for the past 10 days tu, terus trigger lah hari tu untuk buy. So saya beli ni masa tengah hari 3A ni pada 1.06, sebab ni candle dah close kan for that day. Tapi pada dekat-dekat pukul 12 tu saya tengok volume dia tu dah lebih tinggi daripada dia punya average. So itu dah trigger saya untuk beli lah. Sebab ni memang saya fokus untuk breakout downtrend line. So bila dah jadi macam ni dengan volume yang tinggi, memang kena beli. Sebab tu saya punya trading setup. Jadi bila saya beli pada market price, then breakout hari tu memang dia boleh sustain, then right je lah. Right. Biasanya pada resistance tu saya akan fikirlah untuk TP ke tak, tapi sebab dia breakout dengan high volume lagi, so saya just right. So sampai sekarang saya masih hold lagi counter 3A. Another counter yang saya dah TP tak awal adalah Inno. Sama, saya buat breakout dan trend line. Okay, contoh macam kat sini kita replay. So kalau kita nak backtest apa semua, kita boleh replay balik. So okay. Macam kat sini, sebelum ni dia pernah breakout and then dia pull back, maintain dekat support, tak tahu bila dia nak gerak. So kita kena ambil counter breakout sebab dia ada momentum, dia cepat. So bila masa ni saya dah marking lah 52 weeks high dia kat mana, all time high dia kat mana. So counter yang berdekatan dengan 52 weeks high atau all time high ni memang lupa pula letak timer, nanti terlajak. Okay. So simpan sebagai watchlist. So bila hari tu, bila Ali duk share counter yang tengah duk trending kan, so teringat lah ni counter kita pernah buat dah downtrend line. Tunggu nak breakout je. Bila masa ni dia tak cukup lagi ni volume dia. So biar okay, kat sini volume dia dah tinggi. So masa dia tinggi ni, masa dekat nak closing tu, saya try Q dekat dia punya resistance kan support lah. Saya anggap ni macam resistance kan support. So 1.32 saya masuk. Then next day tu merah, still boleh dalam trading plan lagi. Trading plan kalau pecah structure baru kita cut loss. Saya punya cut loss bergantung pada structure lah. So structure ni biasa cikgu KSP akan ajar lah market structure, candlesticks, apa ni semua cikgu akan ajar nanti. So just follow, bila tengok volume dia stay buyer in control. Jadi banyak kan kawan kita share buyer in control, seller in control. So bila counter yang buyer in control ni kita boleh write lah. So saya write sampai 52 weeks high ni dah berfikir untuk TP, tapi still dia boleh close atas 52 weeks high. So counter ni saya write lagi sampai all time high. Then masa kat candle merah ni saya TP sebab biasa saya tak target tinggi lah bila dah write macam ni lah. Sampai kat resistance, trading plan saya sampai resistance saya TP supaya saya ambil counter lain. So saya tak hold lama. Sampai resistance TP sebab counter yang breakout downtrend line with volume ni dia high momentum, so dia cepat naik dan kemungkinan untuk cepat turun. Jadi saya TP dan kemudian dia dah fly pula kan sekarang kan. So tak apalah bila dia fly, tapi saya maintain dengan setup yang sama untuk counter lain. So counter 3A tu saya masuk macam tu lah. Untuk contoh yang lain saya pernah untuk bulan Januari atau bulan Januari lah saya masuk sama beli on FB. Okay. So dia breakout dekat sini dengan volume tinggi tu maksudnya dia lebih daripada moving average volume dia. So volume, indikator volume boleh ada dia punya moving average ni. So bila tinggi lebih daripada moving average volume, maksudnya is a setup untuk saya masuk. Tapi masa kat sini terlepas,
Terlepas dan tunggulah ada pullback dan ini tengok pada market structure lah. Market structure dia buat high low, dia buat validation. Masa dekat sini Cikgu Hasbi, hari Jumaat Cikgu Hasbi buat MTM, Market Trade Monitor. So kita monitor market sama-sama dan saya tanya kat cikgu saya nak masuk counter ni dan saya masuk masa cikgu tengah buat MTM lah. 9.20 saya masuk. Kemudian next weeknya dia ada drop sampai ke dia punya previous low, tapi saya tak cut loss sebab pukul 4 petang, 4.30 petang tu baru saya decide untuk cut loss ke tak. Kemudian dia buat hammer dan tak pecah market structure. So saya keep on hold dan trading plan sampailah ke saya punya trading plan dan saya TP. Okay. Lain punya contoh Samaiden. Samaiden pun sama, breakout down trend line. Okay, tengok volume dia kat sini dah kering, tak ada apa-apa. Tiba dekat sini dia breakout. So boleh lah replay. Okay. So kat sini orang tak perasan sangat pun counter ni. Tapi padahal masa dia breakout kat sini ni dah ada dah dalam list breakout yang cikgu share. So simpan tunggu bila dia nak breakout down trend line. Masa dah ada list kat sini saya just buat down trend line. So tunggu. Okay. Sini belum tapi dah nampak kan ada volume start increase, cuma belum breakout. Dia punya confirmation is the breakout down trend line tu. So once dekat sini breakout down trend line with high volume, ini dekat nak market close, saya beli ya. Mungkin kat sini orang tengok ingat dah sampai ke resistance kan, tapi dia breakout down trend line dengan volume ini adalah saya punya setup. So saya masuk. Saya tak queue lah rendah-rendah sangat, macam biasa tengok market price masa tu mungkin bawah 1 bit atau 2 bit je lah, ataupun dah dekat market close beli je masa nak close tu. Dan Samaiden memang bergerak walaupun dia kembali ke market structure ni, tapi dia tak break, so hold lah, hold. Dan nampak kat sini buyer in control. Bila buyer in control, saya punya trading plan sebenarnya sampai ke resistance 1.39 ni. Tapi memandangkan dah hold lama, kemudian kat sini tak nampak dia dah ada momentum, dia dah start slow. Jadi bila dia dah ranging kat sini dan dia break, kat sini saya trailing stop kena 1.30. So right daripada sini sampai sini. Another setup yang saya baru masuk hari ni adalah Harbour. So Harbour ni hari ni Cikgu Hasbi ada share dalam dia punya channel Sembang Picisan. So sebelum ni Harbour ni masa kawan buat kita ada KSP ada weekly punya market outlook. So adalah yang share transportation dah boleh tengok, plantation dah boleh tengok. So salah satu counternya Harbour dan saya buat downtrend line. Okay. So downtrend line sebelum ni dia breakout, tapi tengok volume dia tu tak berapa nak merangsangkan lagi. So tunggu kat sini, okay dia dah breakout dengan memang confirm lah volume tinggi. Cumanya dia dah tinggi sangat, so kita punya risk dah tinggi dengan support. Jadi cikgu ajar kita beli dekat higher low. So bila dekat higher low, kat sini dia buat new low, higher low kan. Sini dah ada validation with volume. Dan saya masuk. So hari ni saya masuk 1.3 RM1.30. So yang ni kita tengoklah minggu depan macam mana. Cuma dia ada earnings kat sini. So possible rally untuk earnings ke. Okay, itu saya punya setup lah. Okay, ada apa-apa soalan? Soalan dalam chat. Oh, dalam chat. Tengok chat. Okay, untuk volume, Faiz guna volume berapa hari? Dia volume dia kalau lebih tinggi daripada seminggu tu dah kira tinggi lah. Macam ni kalau saya pakai default ni volume ni dia ambil MA length dia 20 hari sebulan. So kalau volume tu lebih daripada sebulan punya tinggi kan, yang line biru ni, kiranya minat belian tu dah ada lah. Kita tak nak beli counter yang orang tak tengok, orang tak beli. Bila volume tak ada tu susah lah dia nak gerak. So antara screener saya pakai, maksudnya setiap hari saya akan macam ada free ke, ada hari yang work from home, saya buka je lah volume breakout screener ni.
So dalam volume breakout sini ni akan cuma keluar counter yang volume dia tinggi daripada beberapa hari sebelumnya je. Which is ni semua yang volume tinggi-tinggi je. So tapi tak adalah kita ambil semua. Saya cuma akan ambil counter yang saya tengok ini breakout down trend line. Mata saya cuma fokus breakout down trend line je. So nampaklah dia punya volume ada tinggi kan. Contohnya EcoWorld. EcoWorld ni pun ada kak. Tengok hari ni ada. So screener ni inilah untuk tengok volume je lah. Saya punya trigger untuk buy adalah volume. Faiz, Ya. Haba tu TP dekat situ kenapa? Haba TP dekat. Kalau saya nak TP nak TP kaya atas ni lah. TP yang biasa-biasa je saya akan ambil yang macam high dia sebelum ni RM1.5. So berpotensi tak Haba ni akan jadi sell on news selepas earning report keluar dalam masa terdekat ni? Possible apa? Possible tak sekarang ni pergerakan dia disebabkan insider masuk untuk push for quarter report? Possible. Tapi itulah, ni kita probability. So untuk yang ada volume ni, dia punya chance dia lebih tinggi. Sebab kalau kita tengok macam sebelum-sebelum ni punya pattern contohnya macam Haba, contoh macam income ni, dia punya pattern dia macam tu lah, sama. Dia breakout je dengan high volume. Dia sebelum earnings tu dah start dah pertengahan earnings tu kan. Dan sebelum nak pergi tu bila dia dah breakout dengan volume, kebarangkalian untuk dia pergi tu lagi tinggi lah. Ataupun Hexstar. Hexstar. Ni yang saya pernah buat downtrend line sebelum ni. So breakout downtrend line, high volume, dia pergi. So tapi dia pergi bukannya selamanya kan. So ada sampai satu tahap tu TP lah, sebab nanti kita akan nampak ada counter lain lagi, member kita duk share, lepas tu masa tu tengok chart ni cantik lah nak masuk kan. Sekarang tengah pegang yang ni kan, lepas tu gatal lah pergi TP, tak cukup modal lagi rolling ke counter lain. So yang ni bila breakout dan trend line ni mungkin biasanya saya hold dalam seminggu ke 2 minggu lah. Okey, terima kasih Faiz. Sama. Okay, last lah. Saya share saya punya filter untuk breakout screener ni yang boleh untuk detect ada volume tinggi tu adalah relative volume. Relative volume above 1. So ini yang menyebabkan dia boleh detect ada volume tinggi macam TH plan ni. So bila ni dia akan nampak space dia. Ini contoh-contoh. Alright, itu saja. Lagi 3 minit. Nak share lagi. Ada yang tanya tu, Faiz, EP semasa breakout atau EP esok harinya? Lepas tu soalan kedua, entry guna lower TF ke tuan? Okay, EP pada hari contoh yang saya EP apa contoh 3A. Untuk saya akan extrapolate. Maksudnya contohlah ni kan saya masuk 1.06 saya masuk tengah hari yang sama. Macam mana boleh detect untuk masuk hari yang sama tu sebab sebelum ni volume dia dalam 300k ke 400k sehari. Tiba-tiba hari tu nak sampai tengah hari je dia dah punya volume dia dah 1 juta. So dia dah double triple the volume yang sebelum tu. So maksudnya something lah ke counter tu kan. Jadi saya akan terus masuk. Saya masuk hari yang sama. Tapi saya tak tunggu itu pada tengah hari saya tengok volume dia tu memang dah lebih tinggi. Saya masuk hari tu. Kalau terlepas baru saya akan tengok untuk hari esoknya. Kalau risiko masih kurang, maksudnya cut loss tu level cut loss tu kurang daripada 7 atau 6%, saya boleh consider masuk. Tapi kalau level EP tu untuk esok harinya lebih daripada 10%, saya tak masuk. Relative volume above 1.
Oh, nak tengok ni cari screen volume. Okay. Mana tadi? Filter kat sini. Okay. Ini. Okay. Ada soalan apa lagi ni? Okay. Right. Okay. Oh, macam mana nak tambah indikator? Sini je. Boleh kat sini ada volume MA ni, boleh klik unclick kat sini. So boleh tengok. Ataupun kalau tak perlu volume punya indicator and moving average ni, guna mata kasar je. Kat sini tengok lebih kurang level macam ni je kan. Tiba hari tu dia naik spike, dan kalau dah double, triple tu kira dah. Tapi dia punya first dia kena ada trend line dulu, breakout dan trend line. Lain contoh macam ada jugalah kadang-kadang macam counter tu memang FA bagus kan, memang nak tunggu dia pergi breakout dan trend line baru nak masuk kan. Saya juga ada alert ni selain daripada kita alert by harga, contoh ada orang nak tunggu breakout harga RM1 baru nak ni, saya alert by volume. So volume ni value berapa juta, so 1 juta baru dia akan alert. So dia punya alert dia tu akan ada naik simbol dekat bawah ni. So macam setiap hari dia punya volume dia dalam 600k, so saya letak alert dalam 1 million. So bila dia reach 1 million akan keluar alert lah ke trading dia. Alright, itu saja. Dah time's up. Okay. Alright, terima kasih. Sharp 15 minit Okay. Alhamdulillah.